Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Akhi muslim wa ukhtil muslimah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Kita ikhwan sampai pada perkara yang ke-58 ke-57 ya 58, iaitu kita masuk kita berada di bawah tajuk yang ada pada muka surat 50, iaitu mabadi al-fiqhi, mabadiul fiqhi, bermakna dia mula nak membincangkan tentang prinsip-prinsip dalam beribadat. Apakah asas dia, apakah dasar dia. Ikhwan, satu perkara yang menjadi suatu prinsip yang paling tunjang dalam ibadat, apa dia? Iaitu kita mesti mau ingat bahawa kita ini adalah hamba. Kalau kita ingat kita seorang hamba, ikhwan, prinsip inilah yang akan menjadi tunjang asas. Jadi kita boleh buang macam-macam uniform, tetapi uniform yang bernama hamba, dia tak boleh lekang daripada hidup kita. Kalau dia lekang, pincang dan hancur hidup. Kita adalah hamba, bukan kita, ikhwan. Ketika Allah mensifatkan perjalanan yang begitu ajaib yang nama ada Isra' dan Mi'raj, Allah memberi nama itu kepada hamba yang paling mulia. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah memuji diri dia, memperjalankan hambanya. Subhanallah. Allah mampu kata subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bihabibihi. Tapi tak, Allah guna kalimah hamba. Sebahagian ulama tafsir menyebut, ikhwan, ini salah satu daripada kerisauan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad risau malapetaka yang menimpa orang-orang Kristian, menimpa umat Nabi. Orang Kristian sampai pada peringkat menyatakan Isa itu daripada Allah. Isa itu adalah anak Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah kata kafir sungguh orang-orang yang menyatakan Allah itu satu daripada yang tiga. Ada Maryam, ada Isa, ada Allah. Jadi Nabi takut pengaruh itu sampai pada umat Nabi Muhammad. Maka dia selalu menyatakan, jangan puji aku macam kaum Isa memuji Isa. Jangan. Katakanlah aku ini hambanya dan aku ini rasulnya. Maka sebahagian daripada risau Nabi itu, ikhwan, Allah Ta'ala ubati dengan ayat-ayat yang macam ni. Di antaranya, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bila kalimah hamba itu diangkat, Nabi punya seronok. Pada awalnya orang menerima Uzair adalah utusan Allah.
Tapi akhirnya Uzair diangkat menjadi Uzair bin Allah, Uzair anak lelaki Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Apabila fenomena ini berlaku, Nabi cukup takut, Nabi runsing. Maka Allah telah memperkenalkan kalimah hamba. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah kata di antara tanda hamba-hamba kepada Tuhan Ar-Rahman, mereka begitu tunduk ketika mereka jalan di atas muka bumi. Maka sepanjang hidup Nabi, Allah telah mensifatkan Nabi ini dengan sifat hamba. Dan Nabi sangat seronok apabila dia semayang sampai bengkak kaki. Dalam hadis Aisyah, juga dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ditanya, lima tasna'u zalika ya Rasulullah, lima tasna' zalika ya Rasulullah, kenapa baginda salat sampai bengkak kaki? Nabi menjawab, afala akuna 'abdan syakura, aku nak jadi hamba yang syukur pada Allah. Aku nak jadi hamba yang syukur. Jadi ikhwan, kalau kita tahu kita hamba, kita pakai uniform apapun, dia tidak banyak membawa masalah. Iblis, setan, dia akan buat masalah pada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tolong hamba-hamba dia yang saleh. Allah Taala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tolong orang-orang yang mukhlishina lahuddin, hamba yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata, malaikat hambamu yang ikhlas aku tak boleh kacau. Malaikat hambamu yang ikhlas aku tak boleh kacau. Maka selalulah diperkenalkan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ikhlas dalam akidah adalah tauhid. Ikhlas dalam ibadah adalah mengharapkan Allah. Maka ikhwan, kita mengaji akidah, kita mengaji fiqh, kalau kita tahu kita hamba, kita tidak akan membuat hukum. Bahkan kita bersedia menerima hukum. Kita tak akan beri pandangan, sebaliknya kita menerima arahan. Maka pasal itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan satu perkataan, kata dia, al-aslu fil ibadati haramun. Kita ni sebagai seorang hamba pada asalnya diharamkan melakukan ibadat, sehinggalah ibadat itu dituntut oleh Allah, baru kita boleh buat. Baru kita boleh buat. Para ulama lain menyatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif wal itba'. Asal pada ibadah ini at-tauqif, kita rasa lega hati dengan apa-apa yang ada, dan wal itba', kita ikut apa yang ada, kita tak bikin. Kita tak boleh kata sebaik kita boleh buat, tak boleh. Seorang hamba sangat terbatas gerak kerja dia, hamba. Dulu zaman ada hamba sahaya, bukan benda baik hamba sahaya tu boleh buat. Hamba sahaya bukan boleh pergi perhabis harta majikan dia. Hamba sahaya teringat nak sedekah, dia pergi sedekah harta majikan dia, tak boleh. Majikan dia tanya, awak buat macam ni? Dia kata benda baik apa? Baiklah, harta Pak Hang tak apalah. Tak boleh. Itulah hamba, pergerakannya terbatas ikhwan. Tapi kita ada masalah, kita faham hamba, tapi kita bergerak seperti merdeka. Kita ingat baik kita buat, kita ingat baik kita buat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, di antaranya wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau itu tersangatlah azim, besar, agung. Ayat ini bagi orang mengaji bahasa Arab, wa innaka la'ala khuluqil azim, kesemuanya dia taukid. Wa innaka satu taukid, la'ala, lam tu lam taukid. Kemudian azim, wa innaka la'ala khuluqil azim, orang kata min jumlah khabariyah ayat. Daripada kesimpulan seluruh ayat masih ada taukid, untuk menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya contoh. Dan kha dibaca dengan baris dhammah, khuluq, merujuk kepada perilaku, bukan tubuh badan, tapi khuluq, akhlak.
Subhanallah. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kami jadikan Muhammad itu sebagai contoh. Macam mana kita nak bagi pandangan setelah ada contoh? Mai raya orang buat kuih tart. Orang beli buku resepi. Kenapa tak guna kepala otak? Tak boleh. Resepi dia, sukatan dia. Bahkan kuih tart punya bentuk pun acuan ada. Kuih tart orang tak pernah pakai acuan bahulu. Ni apa punya tart ni? Dan kuih bahulu orang tak pernah pakai acuan kuih tart. Betul Pak Mik? Orang begitu mengikuti contoh. Buku resepi contoh. Tepung 20 gram orang pakai. Garam 5 gram lah dia tulis. Begitulah kita timbang dia. Kenapa? Kerana kita mengikut, ikhwan. Tetapi pelik, kita telah dirasuk oleh syaitan. Dalam urusan ibadat kita tidak mengikut. Bahkan kita memakai rasa hati. Hati rasa baik kita buat. Seolah-olah wujudnya Muhammad ini macam tidak ada makna. Jangan kita tanggalkan uniform hamba ini, ikhwan. Jangan kita Nabi dah turun dah Isra' Mi'raj, masih menunggu daripada Allah Ta'ala waktu zuhur macam mana, waktu asar macam mana, waktu maghrib macam mana, waktu isyak macam mana. Masih menunggu di sisi Allah. Wahai Nabi, tak tahu ke apa baik? Kalau otak kita boleh tahu apa baik apa tak baik, takkan otak Nabi tak tahu? Tetapi dia tak pernah buang uniform hamba. Kita telah tanggal uniform hamba. Ketika kita tanggal uniform hamba, kita bertemu dengan 1000 kecelakaan. Kecelakaan yang tidak berbau dan tak berbunyi, tapi kita boleh rasa dia wujud di keliling kita. Hilang berkat, hilang rahmat, kesatuan ummah, kesemuanya tak ada. Allah sebut di dalam Al-Quran betapa kami akan rosakkan kesatuan kamu apabila kamu tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Dahsyat ikhwatul iman. Jadi tajuk yang kita baca ini, ikhwan, pada muka surat 50 tu, Mabadi'ul Fiqhi, prinsip-prinsip di dalam kita berfiqh. Prinsip berfiqh masih lagi seorang hamba. Di antaranya dia kata apa dia? Bila kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, mula-mula hari itu ni dia habaq pada kita kena bersihkan niat, ikhlas kepada Allah. Lepas tu dia tak benarkan kita buat sebarang bid'ah dalam ibadat. Tidak dibenarkan. Dalam ibadat tidak ada bid'ah hasanah. Usali bukan bid'ah hasanah, dia bid'ah yang sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada talafuz bin niyah dalam solat. Tidak ada. Jangan bikin ibadah. Kerana yang membikin ibadah membikin bid'ah, membikin bid'ah membikin sesat, membikin sesat tempat dia di neraka walaupun dia ahli ibadah. Siapa yang kata? Bukan memandang menteri yang kata, bukan bendahari mana-mana kata, Rasulullah yang kata. Ini hadis. Kullu muhdatsatil umur, hati-hati dengan benda yang diadakan kerana dia adalah bid'ah, itu sesat, bid'ah masuk neraka. Siapa kata? Rasulullah yang kata, kekasih kita. Dia yang kata, hamba Allah ini yang kata. Maka kita kena hati-hati. Kemudian kita berbincang dah hari itu, ikhwan, dia kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita ayat sebagai sumber untuk kita hidup dan beribadat. Kemudian dia cerita kepada kita bagaimana Nabi ajak kita berdoa ketika masuk dalam tandas. Tajuk ni tak baca pun tak apa Pak Mik, tapi saja dia lalu masuk. Saja dia lalu masuk. Tengoklah Muslim. Tak ada benda lekeh, ikhwan, tak ada. Tak ada. Daripada keluar sabilillah, besarlah tu. Sampai masuk tandas kaki kanan, kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Muslim tak tinggal. Muslim tidak akan kata jihad lebih besar daripada baca doa. Baca doa lebih besar daripada jihad. Muslim tidak akan kata demikian. Kenapa? Muslim menjunjung semuanya daripada Allah. Dia seorang hamba. Subhanallah, ikhwan. Kalau kita lah antara pi hafal doa masuk tandas dengan pi jihad, yang mana usah? Jihad lah. Hang duk cakap bab rokok, nu syahid lagi besar lah. Hang duk cakap bab apa usali.
At least dia usalli, dia semayang. No, yang tak semayang usalli pun tak ada. Dia marah. Tidak, Muslim tidak begitu. Muslim tidak begitu. Satu hari orang berkata, apalah Pak Haji ni, nama aja pakai kepiah, pakai serban, perangai hudud, guni ke orang tua. Satu orang berkata begitu. Dia tak puas hati lah dengan orang tua ni. Dia tak puas hati. Ada juga orang dia kata, nama aja ustaz, tapi tak boleh pakai. Pantang tengok not kepala agung, dia ambil dulu. Lagu ni kau ustaz. Habis kalau lagu ni lah ustaz-ustaz, macam mana orang nak kenal agama? Ikhwatul iman, dulu saya dengar orang bercakap demikian, saya hampir setujulah. Tapi setelah saya jumpa dengan Syekh Maulud, dia kata subhanallah, kalimah-kalimah ini kalimah yang wajib kepada istighfar dan taubat. Kerana kalimah ini tidak benar, dia kata. Kalimah ini tidak benar, dia kata. Saya mula bertanya, saya kata kepada dia, macam mana yang kata tak benar? Dia pakai serban, dia pakai kepiah, lepas tu dia buat benda tak elok. Tentulah itu mewakili agama dia. Syekh Maulud kata, kamu ini beristighfarlah kepada Allah. Kerana kamu ini talibul ilmi, penuntut. Di manakah kamu jumpa sepanjang hidup Nabi pakaian orang itu menjadi sumber dan dasar agama? Kamu jumpa tak mana dalil itu? Sepatutnya apabila kamu nak kata kenapa begini, kamu kembali kepada sumber dia, Al-Quran dan Sunnah. Islam dikatakan salah kalau sumber dia salah. Kamu katalah inikah Islam sekiranya kamu jumpa kesamaran di dalam nas Quran dan Sunnah. Tapi selagi kamu tak jumpa kesamaran itu di dalam Quran dan Sunnah, kamu tidak layak menisbahkan Islam pada penganutnya. Ketika penganutnya lemah, Islam tak pernah lemah. Kita tak boleh kata awaklah orang Islam hari ini lemah, inilah kerana Islam itu lemah. Tidak, ikhwan. Islam ni kalau tak ada penganut, dia kuat, dia agama Allah. Yang lemah, yang kena tindas bukannya Islam, orang Islam. Sebahagian daripada orang Islam yang tidak ditindas pun lemah. Sebahagian orang Islam yang ditindas, dia kuat. Ini daripada perkataan sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dharra fa sabarna summa betulina ba'dahu bis sarra falam nasbir. Kami ditindas ketika kami susah, kami sabar, kami kuat. Tapi kami diuji dengan senang. Lepas kami ditindas, kami mula tak kuat dan kami mula tak sabar. Ikhwatul iman, kita banyak cakap macam tu, ikhwan. Kita banyak cakap macam tu. Kita kata macam ni kah Islam? Macam mana hang boleh kata macam tu Islam? Hang rujuk macam mana? Ayat apa? Surah apa? Hadis apa? Tu dia buat. Dia bukan sumber Islam. Dia seorang pengamal Islam yang memiliki 1000 kecacatan macam kita. Kenapa yang dia buat itu kita sandar tak elok pada Islam? Subhanallah, ikhwan. Tetapi ada sebahagian orang-orang bukan Islam pula kata, macam itulah orang Islam. Bila dia buat salah, dia cakap lagu tu. Sebahagian daripada orang bukan Islam, kita juga kena bagi tahu pada dia, apabila kau nak komen tentang Islam, kau kena komen pada sumber dia. Sumber dia. Seperti mana kita nak komen Kristian, kita tak boleh komen pelaku Kristian. Kita nak kata Kristian ni tak betul, kita kena komen sumber dia. Kerana kalau kita kata Kristian tak betul, orang Kristian tak betul, macam mana pula orang Kristian yang baik-baik? Nabi mengiktiraf di kalangan Kristian ada orang baik-baik. Adakah dengan dia baik bermakna agama dia betul? Tak. Sumber dia. Tapi selagi lagi kita buat salah, ya kawan, kita tak kembali pada sumber. Kita dok kritik ustaz. Nama aja ustaz. Nama tu kita bagi, kita tak suka ustaz, kita panggil lah hoi. Kita panggil yang berbahagia Al-Fadil, hoi mai. Apa ada pada nama?
Tak ada apa pada nama. Tapi sumber kita berdosa dengan Tuhan, kita fitnah agama Tuhan. Nama aja pakai jubah, perangai elok-elok. Macam mana kita jumpa dalam ayat Quran orang pakai jubah mesti perangai elok? Macam mana kita jumpa ayat tu? Bahawa orang yang tak pakai jubah mesti perangai huduh. Macam mana kita jumpa ayat tu? Tak ada, ikhwan. Maka kalau kita nak kata sesuatu, ikhwan, tentang agama Allah, Allah ingatkan wala taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata sesuatu tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Allah mengharamkan benda itu kepada kita, ikhwan. Demikian kita tidak kritik Kristian itu salah kerana orang dia buat salah, tidak, ikhwan. Agama Hindu itu salah kerana penganut dia buat salah, tidak, ikhwan. Kesalahan Hindu bukan ada pada penganut dia. Macam mana pula orang India yang menganut agama Hindu yang buat baik, kita nak kata apa? Agama dia baik. Ramai orang India yang mereka terlibat dengan charity. Dia pun lebih baik daripada sebahagian orang Melayu Islam yang terlibat dengan charity. Dia pun tak pecah amanah, dia pun tak rasuah, dia pun tak songklap, dia pun jaga dedikasi. Kita bagi pada orang Melayu kerja, bagi 10,000, lepas 3 hari tinggal 450. Bukan duit pelan bertambah, duit pelan berkurang. Adakah kerana orang Melayu ni buat kerja lagu ni kita nak kata inikah Islam? Itu bukan sumber. Kerana dia India, dia buat kerja elok, kita kata inilah kebaikan agama Hindu. Tidak, itu bukan sumber. Itu adalah fitrah hanya Allah bagi pada manusia. Ada orang kafir suka kebaikan. Ada orang kafir mencintai kebaikan. Ya, dia suka. Cuma dia tak mau Islam. Dia tak mau Islam. Bila dia tak mau Islam, Tuhan kata aku tak terima hang. Tapi setiap kebaikan orang kafir buat, dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata Allah akan bayar di dunia lagi dengan kesihatan dan kesenangan. Subhanallah. Bila Syekh Maulud membetulkan benda itu, saya rasa pada diri saya lah Pak Mik, saya rasa benarlah sebahagian daripada teguran itu. Kita sendiri pun kata awaklah orang Islam macam ni. Ya, itu penganut dia, ikhwan, tapi Islam tidak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayan qusul Islam wa ana hayyun. Adakah akan aku biar hampa anggap Islam itu lemah sedangkan aku masih hidup? Akan aku angkat fitnah-fitnah ini semua, dia kata. Tidak. Islam adalah agama Allah, dinullah. Kerana itu ikhwatul iman, kita balik pengajian fiqh ni pun pada sumber dia. Nabi SAW pada 56 ni kita nak belajar malam ni, dia kata bila kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, Nabi suruh kita ambil ayat semayang. Ini langkah nak semayang. Awak tak suruh mandi terus. Itulah sumber dia. Ini baru Islam. Ini kalau kita kritik, baru kita kritik Islam. Apalah basuh muka, mandi terus lah. Senang kan kalau ada ayat lagu tu senang. Bila kamu nak sembahyang mandi terus, kita sedang kritik sumber dia. You better be careful. Pastikan kita ada alasan dan fakta-fakta yang betul untuk kita menghadapi hujah-hujah Islam, ada kata. Kerana Islam yang kata anggota kita kena mengambil uduk ketika nak sembahyang, maka marilah kita bukti bahawa mandi lebih baik daripada wuduk. Pergi buat kajian. Buat main fakta itu. Kau takkan jumpa sampai kiamat. Kerana yang menyata ini sumber yang tunjang. Anggota wuduk, wajah, termasuk di dalamnya muka, termasuk anggota wuduk wajah, termasuk di dalamnya al-madmadah, yakni berkumuk-kumuk, dan istinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam lubang hidung. Kedua tangan dibasuh sampai ke siku, kepala diusap dengan sekali usapan, kedua kaki keduanya dibasuh sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat,
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai ke buku lali kaki. Nah, ini nama dia mabadiul fiqh. Kita mengambil ayat Allah sebagai dasar ibadat. Jangan siapa yang kata lagu lain. Quran kata kalau hang mandi comel dah, wudu anda ambil, anda tak boleh sembahyang. Kita dah baca ada hadis di atas tu, la tuqbalu salatan bighairi tuhur. Allah tak menerima sembahyang tanpa membersih. Rupanya kita duk mandi-mandi ni, kita duk mandi pergi kerja, Allah belum iktiraf kita bersih. Allah belum iktiraf. Tetapi walaupun kita tak mandi, kita beruduk sahaja, Allah mengiktiraf kita bersih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Hadas dalam bahasa Arab. Tetapi satu benda yang tak boleh kita bukti wujudnya. Hadas ni apa dia hadas? Nak tengok rupa dia macam mana? Tak ada. Dia tak ada rupa, tapi dia wujud. Dia makhluk ghaib. Dia wujud. Bila wudu ada pada kita, kita dinamakan tidak berhadas. Kita bersih pada pandangan Allah. Walaupun kita ni comot-comot ada peluh, wudu tak batal, kita dianggap bersih. Kita dianggap tuhur, tahir, orang yang bersih. Quran kata, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Allah cinta orang ini. Orang kafir tak pernah bersih walaupun dia mandi dalam swimming pool. Dia pakailah sabun apa? Kerana dia tidak pernah berwudu. Dahsyat ikhwatul iman. Ajaib demi ajaib. Sangat ajaib. Seorang Muslim yang lekeh dan selekeh, tapi dia tahu ambil ayat semayang. Badan dia busuk. Dia kerja tepi jalan, peluh meleleh di badan dia. Cukup waktu sembahyang dia ambil wuduk, dia tak mandi pun. Dengan seorang kafir berada di pejabat dalam aircon dengan tai yang cantik. Rupanya si selekeh ini bersih di sisi Allah. Yang cantik bersih itu paling kotor atas dunia ini. Sangat dahsyat Allah buat penilaian kepada hamba. Kenapa? Ketika hamba itu mabadiul fiqh, dia meletakkan prinsip fiqh berbetulan dengan kehendak Allah. Ya betul. Satu orang dia ada hadas besar. Dia pergi mandi, dia mandi tanpa niat. Dia tetap dia anggap kotor. Sangat pelik ikhwan. Niat sahaja membersihkan manusia. Niat sahaja. Kalau wuduk lain sikit kan, basuh muka, basuh tangan. Tapi mengangkat hadas besar dengan mandi pergi kerja, hampir tak ada beza. Beza ada niat saja. Basuh muka, sabun, rata air, celah-celah ketiak, basuh bakmi, kumuk mulut, hidung, semua cuci jalan. Tapi dia ni bersih, dia ni kotor. Pasal apa? Dia ni niat, dia ni tak niat. Sangat ajaib. Sangat ajaib seorang mukmin. Maka selama-lamalah kafir yang mereka itu berjimak suami isteri, tapi mereka tidak mandi junub, selama itulah mereka kotor di sisi Allah. Walaupun muka dia cantik, mata dia biru. Dia buka mata biru macam lampu stok mata dia. Orang kata cantik, ya dia cantik. Allah memberi kecantikan zahir, tapi Allah tak pernah mencintai dia. Kerana innallaha yuhibbut tawabin. Dia guna kalimah yuhibbu. Allah sangat-sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Kafir tidak pernah bertaubat dan kafir tidak pernah bersih sebab dia tak pernah beruduk dan dia tak pernah mandi junub. Masya Allah ikhwan. Kita hak bangsa sengkit ni mandilah juga junub kan, habis tak ada sebulan 4 kali. Ada betul kan? Lebih sikit. Bersihlah kita ni. Bersihlah kita ni Pak Mi, bersih. Ya. Habis tak ada sehari 5 kali kita bersih semayang. Semayang itu tak masuk kita tilawatul Quran ambil wudu asin. Itu tak masuk bagi orang yang dia ini sentiasa daim ala tuhur, dia sentiasa nak berwuduk, batal ambil. Antum bayang hitamnya kulit Bilal tapi tak pernah lekan dengan wuduk, betapa suci dan bersihnya dia di sisi Allah. Bersihnya Umayyah bin Khalaf dengan baju, dengan kamis, dengan qubah, dengan dia pakai bajunya mahal-mahal, tetapi betapa tidak kasih Allah pada dia. Allah benci tengok orang ini kerana kafir. Perkara yang paling kotor dalam hidup orang kafir adalah akidah yang syirik. Sampai Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang yang mensyirikkan Allah itu najis.
Ya, walaupun bukan najis yang kita pegang dengan tangan, tetapi najis maknawi, kekotoran akidah. Allah kata najis. Subhanallah. Orang pakai tangkai, hakikatnya dia bubuh najis, pasal tu rahmat ilahi tak sampai. Orang buat pengadang, dia bubuh najis di kedai dia. Di mana kita tahu Quran kata innama musyrikuna najasun. Kesyirikan itu najis. Subhanallah ikhwan. Kita kata apa Pak Amir? Rezeki Allah. Kita kata untunglah menega, bodohlah tak buat pelari. Ya. Kau kata kau pandai, kau buat pelari. Rupanya dalam kepandaian tu kau makan najis hari-hari. Walaupun najis tu najis maknawi, tetapi di sisi Allah kau hamba yang kotor. Pasal itu Nabi Allah Daud dipuji oleh Allah ikat kayu. Dia Daud, dia boleh lembutkan besi, tapi dia ikat kayu, peluh meleleh di celah-celah ketiak dia. Dia pergi jual di pasar, dapat duit sikit, dia beli makan. Orang pandang, orang kata Nabi kan duk pergi jual kayu ni. Nabi patut naik mata belalang, berabus, pakai kot cantik-cantik, baru Nabi. Ini pergi jual kayu mengaku Nabi. Apa punya selekeh? Selekehlah dia, tetapi dia tak terlibat langsung dengan najis. Subhanallah ikhwatul iman. Dan penilaian ini ikhwan, bila kita jadi jenazah, perkara yang sangat penting. Allah nilai kita, bukan dunia nilai kita. Bukan dunia. Orang kafir takut masuk Islam, dia takut adik-beradik nilai, dia takut orang tu nilai, dia takut orang ni nilai. Dia takut semua orang nilai. Tapi pada hari dia mati, dia kata lau kunna muslimin. Alangkah baiknya kalau sebelum mati kami jadi orang Islam. Pasal itu ikhwan, kita tak perlu takut dengan sebarang nilai-nilai yang ada. Tak perlu takut. Kenapa? Bila kita jadi mayat, satu penilaian aja Pak Amin. Allah nilai kita. Ni bangkai ke? Ni bersih ke ni? Allah cuma mencintai dua orang. Dalam ayat 222 Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabin. Allah meletak cinta kasih Allah pada orang bertaubat, dan cinta kasih Allah kepada orang yang bersih. Orang yang bersih. Agak-agak kalau dia mandi, dia ambil wudu, dia semayang tak orang ni? Tak tahulah kalau dunia menciptakan sejarah baru, rajin ambil wudu, semayang tak benar. Itu saya tak tahulah. Kalau lembaran baru mula dibuka sebenarnya 2013, kita mula jumpa rajin ambil wudu, habis semayang haram tak benar. Saya tak tahu kalau ada makhluk daripada planet mana turun mai, saya tak tahu. Tapi secara adatnya bila dia berwudu, itulah tanda kesalehan dia. Maka wudu diperkenalkan dalam ayat ini ikhwatul iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan, ketika para sahabat ambil wudu, dalam hadis Abi Daud, hadis ini ada sahih riwayat Abi Daud. Nabi kata apa pada sahabat? Nabi kata tawaddaa thalathan wa thalathan. Nabi kata tiap-tiap satu anggota basuh tiga. Kecuali kepala. Nabi tunjuk sendiri basuh sekali. Lepas tu Nabi kata apa? Wa qala, Nabi kata man zada faqad zalama wa asaa. Siapa yang ambil wudu basuh lebih daripada 3 kali, faqad zalama, dia telah menzalim diri dia, wa asaa, dia telah buat benda yang paling buruk terhadap Allah. Antum bayang, hanya 3 kali, apa salahnya? 3 kali basuh bagi 4, tak mana salah. Bukan bila layak naik pun. Apa masalah dia? Tapi Nabi kata, aku tak berbicara bila ayak naik ke bila ayak turun. Tawadda'a thalathan wa thalathan, tawadda'a thalathan, kau basuhlah 3. Nabi kata man zada, siapa lebih daripada 3, faqad zalama, dia dapat dosa zalim. Wa asaa, dia telah buat benda paling buruk dalam agama dia. Itu cuba bayang. Pasal itu dalam Imam Syafi'i kata, di antara bid'ah yang mungkar ketika ambil wudu ialah basuh satu anggota lebih pada 3 kali. Bid'ah yang mungkar, bid'ah yang sesat. Subhanallah. Basuh 2 kali ada hadis, ada riwayat hadis. Nabi pernah basuh 2 kali ada riwayat. Tapi lebih daripada 3 tidak ada riwayat. Bahkan riwayat menentang.
Lepas tu dalam hadis Abi Daud juga dan Ibnu Majah juga ada yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata satakunu qaum min hazihil ummah ya'taduna fi du'a wa tuhur. Nabi kata tak lama lagi akan ada pada umat ini, iaitu ya'taduna, golongan-golongan yang melampau fi du'a, baca doa melampau, wa tuhur, bila ambil ayat semayang melampau. Yang ambil wudu satu anggota basuh lebih daripada 3-4 kali, Nabi sifatkan dia pelampau, teroris. Ini pengganas agama. Ini semua mujrim fi din, penjenayah dalam agama. Ya'taduna fi du'a, melampau mereka ini dalam doa. Ada sahabat baca doa, ya Allah bagilah kat saya syurga, kalau boleh syurga tu bagi luas sikit, kalau boleh pintu dia bagi lebar sikit. Dia doa satu-satu Nabi dia. Nabi kata orang ini melampau dalam doa dia. Cukuplah Allahumma inni as'alukal jannah, aku minta syurga hang, cukup. Jangan melampau dalam doa. Tapi kalau antum tengok orang duk baca doa tarawih kan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, dia baca kan, dalam tu dia atok mau susu, mau madu, Nescafe, kopi O tak mau, dia atok punya panjang. Nabi kata melampau. Rupanya kita baca doa dalam tarawih, doanya melampau, doa yang tak ada asal usul. Habis main tarawih 20 rakaat orang baca doa tu, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, minta laban, minta tu, minta ni, minta hur bidadari. Janda-janda tak ada minta, semua minta bidadari. Punya melampau, Nabi kata. Subhanallah, doa yang melampau. Imam Malik dengar bila orang kata pada Imam Malik baca doa, doa apa yang kami nak baca? Imam Malik kata, mintalah kepada Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni kawan tu kata pendek, kita baca doa tu yang pendek, tapi dah minta hasanah dunia, hasanah akhirat. Kawan tu nak minta lagi, Imam Malik kata jangan melampau. Jangan melampau. Pasal dia suruh Imam Malik baca doa kan. Orang musafir ziarah Imam Malik, dia nak balik minta Imam Malik baca doa, Imam Malik baca doa. Lepas tu dia berasa pendek, Imam Malik kata jangan melampau. Hama panjang, semayang malam minta, tapi jangan melampau. Sebab Nabi kata akan ada orang melampau. Lampau dalam doa dan melampau dalam tahur, membersihkan diri. Baik, di dalam dalil pula ada dalilnya pula dalam hadis Abdullah bin Amr bahawa Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak kena air wudu dari siksaan api neraka. Antum tengok, dia ni masuk neraka bukan pasal zina minum arak. Tak. Dia ni masuk neraka pasal apa? Tengok. Melampau dia ni. Iaitu bila Nabi tengok para sahabat ambil wuduk dengan kamat ketika itu terjadi safar, Nabi tengok dia pergi celup aja ayak dalam kaki dia, dalam lopak ayak dia celup-celup. Nabi tengok bila dia buat lagu tu, Nabi keluarkan hadis ni, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, Nabi kata, bahagian-bahagian tumit ke bawah kaki yang tak kena ayak, dengan tak kena ayak tu masuk dalam semayang, maka neraka akan sambak bahagian yang ayak tak sampai. Kalau masuk neraka pergi tipu dia orang 4 juta 5 juta, pelari jongkong mai ada pasal lah juga. Orang kata at least masuk neraka puas. Walaupun masuk neraka ni bukan puas, tapi at least okey lah lagu tu. Pasal apa masuk neraka pelari jongkong mai berapa? 10 bilion. Oh pandai lah. Ini buat ibadat masuk neraka apa ni? Pasal ketika basuh kaki tak basuh cara Nabi, ikut hawa nafsu. Celup tu. Wailu dalam bahasa Arab binasa, celaka, ancaman. Lil aqabi minan nar. Setiap kaki-kaki tumit ke, bawah kaki ke tumit ke, tepi-tepi dia ni ke yang tak kena ayak. Dia pergi buat kaki dia macam tu ya. Biar kita jaga, neraka akan sampai.
Antum tengok di sini kita belajar apa ikhwan, betapa wudu itu mesti meneladani Nabi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kita ada kitab Ihya Melayu ke Arab ke, kita buka bab kaifiat wudu, macam mana ambil wudu. Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali ajak kita mengambil wudu cara sufi. Tapi jangan cerita ke orang lah, ni rahsia kita. Ini rahsia kita. Al-Ghazali ajak, Imam Ghazali dalam Ihya, dalam bab kaifiyah wudu itu, bagaimana ambil wudu, dia ajak mengambil cara sufi. Masa start dengan bismillah, tu ayat atas tapak tangan, kita basuh tangan, dia ajak baca satu doa. Ada lah Ihya. Lepas tu kumur, buah, baca satu doa. Lepas tu sapu muka, ada doa. Kesemua ni ada doa. Apabila Zainuddin Al-Iraqi memberi tahqiq hadis-hadis itu, mereka menyatakan inilah wuduk yang melampau. Nabi tak pernah ajak satu doa pun. Tiba-tiba Al-Ghazali berani mengajak, maka Ghazali ni melampau. Tapi antu jangan sebut lagu tu ke orang. Dia boh penampang sekali lagi, makan sirih dengan gambiang lagi. Al-Ghazali melampau. Boleh tak kita kata Ghazali melampau? Boleh. Kita salah tak? Tak salah. Setiap umat Muhammad tidak diberi tauliah dan lesen untuk potong Muhammad. Siapa berani buat satu ibadat yang Muhammad tak ajak, dialah pelampau itu, walau apa nama dia sekalipun. Maka di sini jangan tengok namanya Ghazali, tapi tengok apa yang dia buat. Semalam hari apa? Semalam hari Khamis. Semalam adalah hari Khamis yang pertama dalam bulan Rejab. Betul? Semalam adalah Khamis yang pertama dalam bulan Rejab. Apa kata Imam Nawawi? Di dalam Khamis yang pertama bulan Rejab, mereka memperkenalkan sembahyang menyambut bulan Rejab. Semalam orang buat 20 rakaat. Dia penamakan dengan salat gharaib. Kata Nawawi, penganjurnya adalah Al-Ghazali dan dia pelampau. Kerana sembahyang tu. Tapi jangan cerita ke orang buat ni. Bahaya. Dah tauliah tak ada, bercakap lagu ni lagi. Hati-hati. Pasal kita cakap Ghazali pelampau, dia faham kita hina. Dia kata kamjat betul mamak tu, dia kata Ghazali pelampau, dia siapa? Dia kata dia rasa kita hina Ghazali. Tetapi dia tak tahu dari segi akidah apa hukum kita ajak sembahyang ke orang yang Nabi tak ajak. Tak boleh. Ibnu Taimiyah kata haram. Ini kerja haram. Setara dengan minum arak, buat zina, mencuri, makan rasuah. Ini kerja haram. Ibadat tak boleh. Ibadat kena ikut Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam ayat dia yang sangat mulia, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Muhammad bagi kau ambil, dia bagi kau ambil. Dia bagi ke semai hadiah? Tak bagi. Yang kau pergi ambil pasal apa? Mai kau, dia tak bagi, mai kau mana? Tak boleh yang dia bagi saja ambil. Tapi dia faham kita macam kita ludah Imam Ghazali, tapi demi Allah kita menyatakan Ghazali orang yang mulia, Imamul Jalil, imam yang mulia, hebat. Dia berbicara tentang hati sangat hebat. Tapi ada bab manusia tak boleh langgar batas dan sempadan, iaitu wilayah ibadat adalah wilayah Allah, bukan wilayah kita. Sempadan perenggan Tuhan yang buat hudud ibadat. Pasal itu kita ikhwan, kita belajar dua perkara kan. Satu, kita belajar maqasid syariah. Betul? Maqasid syariah. Apa makna maqasid syariah? Kita nak belajar maksud daripada Allah memberi syariat pada kita. Apa maksud dia? Maqasid. Apa maksud dia? Orang yang zina dikenakan hukuman begini, mencuri begini. Kita cuba nak belajar. Bahasa lah orang kata kita cuba nak belajar hikmah-hikmah yang ada. Tapi di samping maqasid syariah, kita ada juga maqasid ibadah. Maqasid ibadah kita tak belajar bab khilaf.
Tapi kita belajar di sebalik benda yang Allah mau daripada ibadat itu apa? Kepatuhan dan kesetiaan. Allah suruh ambil wuduk lagu ni, dia minta kita maqasid ibadah patuh dan setia. Yang kita kata tauqif wal itba'. Kita puas hati dalilnya dan kita bersedia untuk ikut macam tu. Maqasid ibadah. Maqasid ibadah lebih akbar daripada maqasid syariah. Kita mengaji maqasid syariah, kita jumpa khilaf. Tapi dalam maqasid ibadah tak akan jumpa khilaf. Mana ada jumpa khilaf? Allah buat kita, dia nak kita jadi hamba. Takkan ulama khilaf kot? Sebagian hamba bukan hamba. Tak ada orang khilaf. Kerana itu Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Masuk neraka buat-buat ni. Yang mana Allah ambil neraka, Allah balin dekat kaki-kaki dia yang wuduk patut kena tapi tak kena. Mendahulukan anggota wuduk yang kanan ketika berwuduk, memperpanjangkan al-ghurrah dan tahjil dengan dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi mencuci tangannya yang kanan sampai ke lengan bahagian yang atas dan mencuci lengan kiri sampai lengan bahagian atas, kemudian mengusap kepalanya, dilanjutkan mencuci kaki kanannya hingga ke betis, kemudian mencuci kaki kirinya hingga ke betis. Kemudian beliau bersabda, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Kamu adalah orang yang putih bersinar pada wudu, pada anggota wudu kamu pada hari kiamat disebabkan kamu menyempurnakan wudu. Nabi suruh kita start anggota kanan, basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, basuh bersih-bersih. Yang mana kita basuh dengan sempurna, basuh dengan sempurna. Kesemua itu akan jadi cahaya di hari akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, di antara sempurna wudu, basuh ni biar lebih daripada siku, basuh sampai ke atas. Tetapi para ulama khilaf. Para ulama hadis kata itu bukan daripada Nabi, tapi itu adalah daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Yang jelasnya Quran ajak kita wuduk sampai siku. Sampai siku. Kita bagi lebih sikit daripada siku, pasal apa? Supaya kita tak kena wah-wah apa-apa. Tapi untuk kita basuh sampai lengan ini, kita tak jumpa contoh daripada Nabi. Tapi Abu Hurairah ada menyebut benda itu. Syekh Nasruddin Albani pula kata, kalau ada satu orang sahabat buat, sudah cukup untuk mengeluarkan ibadat itu daripada bid'ah. Kerana sahabat tak berbuat bid'ah. Tetapi meneladani Nabi jauh lebih baik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Um dalam bab haji, ketika Imam Syafi'i membahas masalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Imam Syafi'i kata Nabi baca yang ni. Ada talbiyah labbaik Allah, labbaik ilahul haq, labbaik ilahul haq. Ada talbiyah bunyi macam tu. Kami datang wahai Tuhan yang benar. Siapa sebut? Sahabat sebut. Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia Al-Um? Apabila sahabat buat, kita tak boleh kata orang tabiah lagu ni salah. Tak boleh, pasal sahabat buat. Tetapi meniru Nabi jauh lebih baik. Imam Syafi'i dia tak mahu juga sahabat buat, dia mahu Nabi buat juga. Subhanallah. Kita pelik Pak Amir. Kita maunya orang tua-tua buat juga. Yang Nabi buat, sahabat buat, kita tak mahu. Apa punya akal kita ni pun tak tahu lah. Orang habaq Nabi, sahabat tak mahu. Dia cari orang tua-tua. Orang tua-tua dia cari, orang tua-tua melelong. Orang tua-tua melelong dia cari. Itu ada satu penyakit hati lah. Baik ikhwatul iman, terdapat dalam hadis sahih daripada Sunan Abu Daud dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayyaminkum. Jika kamu memakai sesuatu dan jika kamu berwuduk, maka mulalah dengan sebelah kanan. Nabi kata kalau pakai kasut ke, pakai apa, baju ke, start dengan kanan. Demikian berwuduk, start dengan kanan. Demikian orang mandi mayat, Nabi kata mulakan sebelah kanan. Ini telah menjadi satu daripada kesukaan Nabi.
Sifat wuduk Nabi SAW yang paling baik, bahwasanya beliau membasuh tangannya 3 kali, kemudian madmam mim dot madmam. Nabi bila ambil ayat sembahyang, dia start dengan bismillah. Tak baca habis pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habis kan? Tak habis pun tak apa. Bismillah. Nabi start basuh sampai gelang tangan. Nabi basuh. Aturan ayak kita pakai atas kita lah jimat ayak. Tangan orang pulih pakai ayak tak sama. Jadi pandai-pandailah ayak tu. Memang jumlah ayak ambil wuduk dengan jumlah ayak basuh kereta tak sama. Ambil ayak sekolah basuh kereta. Basuh ke nama tu? Pasal apa basuh kereta ayak sekolah? Wuduk pun sekolah, takkan basuh kereta 2 kali. Tak jadi. Memang basuh kereta ayak lebih daripada wuduk. Lebih. Dan itu bukan mubazir. Memang sifat dia macam tu. Wada'u syai' fi mahalli. Letaklah sesuatu pada tempat dia. Tapi berwuduk memang sikit. Atas pulih tangan kita lah. Kalau saya nak ajar, saya tak boleh ajar. Tangan kita ni dia punya tak sama kan. Ada kecil, ada nala-nala, gondu-gondu. Tak sama. Ikut cara kita pulih lah. Macam ni comel je tangan dia. Pakai lotion tidak. Tapi orang kerja kuat, tangan dia besar-besar. Isap okok pun tangan besar jugalah. Jadi pandai-pandailah kita jaga ayak. Dan Nabi bismillah basuh 3 kali. Lepas tu Nabi ambil ayak, Nabi akan buat mad. Maksud dia apa? Nabi akan masuk ayak dalam mulut, dia kumur. Kira ayak masuk kanan masuk kiri, dia main macam ombak rindu tu. Tolak pi baru dia buang. Lepas tu Nabi akan masukkan ayak dalam hidung, nama dia istinsyaq. Kemudian Nabi akan istinthar. Ayak tu keluar balik. Masukkan ayak dalam mulut dengan masukkan ayak dalam hidung, Nabi akan guna ayak yang sama. Macam kita berwuduk, kita kumur ayat asin. Sekejap lagi kita sujud ayat asin. Nabi guna ayat yang sama. Dalam hadis Nabi guna ayat yang sama. Dengan satu, kita kata buat lagu tu, itulah dia kumur, yang tu dia sujud. Dan hadis menyebut Nabi guna tangan kiri, tak guna tangan kanan. Subhanallah. Pun Nabi ajar. Jadi tak menasabah isap okok tangan kanan. Antara inguih dengan rokok, inguih bagus lagi. Inguih pun tangan kiri. Nabi kata jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Betul? Antara kemaluan dengan rokok mana elok lagi? Pun Nabi suruh pegang tangan kiri, takkanlah nak pegang rokok tangan kanan. Tak boleh, too much. Makan Nabi tak benarkan tangan kiri, mesti tangan kanan. Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri. Siapa makan dengan tangan kiri, dia sombong. Jangan bagi tahu kidai lah. Jangan bagi tahu saya ni beranak-beranak dah kiri. Jangan bagi tahu. Nabi kata sombong. Dan Nabi mendoakan agar tangan kanan dia tak boleh angkat sampai dia mati. Jadi jangan bagi tahu western food ke, cara kan orang putih ajak potong kanan, cucuk ngap dengan kiri. Kalau kita cucuk ngap dengan kanan, orang putih kata depa ni tak ada culture. Ni tak ada. Itu orang putih punya pasal. Muslim ada cara dia, ada peradaban. Masuk ayat, bubuh ayat dalam ni, mulut tarik naik, Nabi dengan tangan kiri, seh. Itu sunnah Nabi. 3 kali, buat 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali dan membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dan meneruskannya hingga lengan atas. Basuh tangan sampai 3 kali. Kemudian mengusap kepala bukan dengan sisa air yang ada di tangan beliau 1 kali.
Ni apa? Kumur dengan masuk ayat hidung 3 kali. Basuh tangan sampai gelang tangan 3 kali. Muka 3 kali. Tangan 3 kali. Tapi bila sapu kepala, dia kata sapu kepala 1 kali. Mulai daripada kepala bahagian depan menuju ke belakang hingga tengkok, kemudian mengembalikannya ke tempat mengusap dia. Bawa ayak dari kepala sampai ke tengkok, tarik balik mai sini sekali. Sekali dia kata. Kemudian mencuci kedua kaki. Para ulama kata bila kita sapu ayak atas kepala ni, daripada depan kita bawa pergi ke tengkok, kita tarik mai, dia sekali dengan telinga. Dia sekali dengan telinga. Pasal telinga dia termasuk dalam kawasan kepala. Jadi kita tak payah ambil ayak baru dah, kita duduk pakai. Tapi biasa kita pakai ayak baru lah. Ayak baru. Kemudian barulah cuci kedua kaki 3 kali sampai kedua mata kaki dan meneruskan sampai ke betis. Kerana ada daripada Abu Hurairah, siapa nak buat basuh tinggi dia boleh buat. Kalau siapa nak berhenti cakap ayat Quran sebut, dia boleh berhenti. Itu paling baik sekali. Cara beruduk seperti itu telah sahih daripada hadis Uthman, muttafaqun alaih. Itu cara yang kita belajar daripada uduk Nabi. Dia tak timbul ayat musta'mal ke ayat apakah, tak timbul. Yang timbulnya bila kita tengok ayat, semua kita panggil nama ayat. Ayat kita tak bubuh nama baru, sabun ke, mawak ke. Kita tengok ayat. Bila ayat itu tidak dikait dengan apa-apa nama, itu menunjukkan dia mutlak. Tapi bila dia dikaitkan dengan nama yang baru datang, ayat kait dengan sabun, ayat kait dengan nyok, ini menunjukkan dia bukan ayat mutlak, dia ayat lain. Ayat lain ni tak boleh pakai wuduk. Ayat mutlak ni, selagi tak berubah apa-apa, dia mutlak. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma' la yunajjisuhu syai'. Ayat ni punya kekuatan, najis tidak boleh mengubah dia. Tapi kalau dah najis mengubah dia, dia dah bukan ayak lah. Dia dipanggil najis. Maka tak pakailah kita. Ayak banyak, tak cicak 2-3 ketui air jatuh. Kita buang ambil satu tempayan. Pasal apa? Ayak musta'mal, ayak mutanajis. Tak. Tapi kalau rokok jatuh, dia ambil, dia kering balik, isap balik. Tak, itu tidak membuat. Ayat, kalau orang kata ayat musta'mal, ya musta'mal lah. Musta'mal bermakna yang sedang dipakai. Hanya pada nama, tapi hakikatnya dia mutlak. Dia mutlak. Dia adalah ayat kita basuh muka jatuh balik dalam besen. Ayat besen itu adalah mutlak. Dia adalah mutlak. Kita boleh ambil basuhan pertama tangan, boleh ambil buat basuhan pertama kepala, boleh ambil buat basuhan pertama kaki. Ini di sisi Nabi, di sisi hadis macam tu. Di sisi hadis macam tu. Tidak timbul ayat-ayat musta'mal ni semua ni. Ayat dalam kolam rumah kita, boleh ambil uduk, boleh ambil uduk, tak ada hal. Maimunah keluar daripada mandi junub, Nabi nak ambil ayat tu buat ayat sembahyang. Maimunah kata, aku keluar daripada mandi junub, aku keluar daripada mandi junub, bekas ayat tu bekas aku mandi junub, takkan kamu nak ambil uduk. Jadi Maimunah punya duk ingat ayat tu musta'mal lah. Nabi kata yang junub itu kamu, bukan ayat. Oh, dahsyat. Lagi dahsyat apa dah Ustaz Nan? Orang bawa makanan daging kepada Aisyah. Aisyah tanya, depa ni masa sembelih kambing ni baca bismillah ke tak baca? Aisyah ragu. Apa Nabi kata? Kau makan baca bismillah. Itu dia. Nabi bawa hukum macam tu. Orang bagi kat kita duk tengok yang bagi ni pun satu macam usul lempoyang. Tak tahu saya usul kot mana. Tapi dia dah bagi dah. Dia sembelih ayam semua. Dia ni sembelih. Kan kita punya wah-wah kita tu kan. Dia ni sembelih macam mana? Orang marah tu dia duk main macam tu. Ataupun dia sembelih semua elok. Dia baca bismillah ke tak? Aisyah, Nabi kata pada Aisyah, kalau dia tak baca bismillah, masa makan hang baca bismillah. Jangan duk layan setan ni semua. Antum bayang kalau kita bawa hukum macam ni.
Saya ada pengalaman di Johor baru ni, di Batu Pahat. Tapi jangan cerita ke orang lah. Ni rahsia. Mereka sudah ajak saya, Pak Mik, pergi makan kedai Cahaya Nur Alif. Tulus Cahaya. Tanya Pak Cik. Kedai Cahaya Nur Alif. Masuk. Cina betul. Maknya masuk. Kita ni dengar dia bengkok atas sini dah. Dia jadi temolok. Pasal kita dah diajak kan. Tak boleh lah dengan mereka ni semua geli-geleman lah. Kita diajak lagu tu. Sekali order apa? Dia apa order nasi goreng. Dia apa order rojak. Dia apa order nasi kampung. Dia apa order apa lagi? Dia apa order daging apa? Daging bubur lada. Yang pi order beef stick. Yang pi order ayam tidok tu apa nama? Chicken lah. Ayam chicken tu. Chicken chop. Yang main ambil order pun Cina. Semua Cina. Lepas sudah suruh Ustaz Sunnah minta ke darah barang ni. Maka dia main tak dalam kepala kita. Dia nanti main. Dia jadi macam timbang kati. Duk timbang tak sama. Kiri kanan. Tapi kita ambil kaedah Nabi ya. Kaedah macam mana? Pergi kat maknya tu. Bagi salam. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Makan lah. Bermakna dia Islam lah. Tu panggil pula. Punya nak bagi puas hati. Panggil tukang masak keluar. Pasal kawan kita tu, muka dia duk main biru dah. Dia tak boleh dah. Dia minta ayat kok. Dia tak boleh nak telan. Jadi saya pergi bagi salam kat maknya tu. Dia kata, Anti, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Bermakna dia orang Islam. Cuma dia Cina kan. Nak buat macam mana? Panggil tak puas hati Pak Amir. Panggil tukang masak tu. Dia kata pasal apa? Saya duk masak. Masak tak masak. Amai saat ni kami nak melantak ni. Dan tanya nama dia siapa? Nama saya Saleh. Muka Cina. Tak apa. Terima kasih. Pergi buang. Baru nak. Tapi dah kita duk Penang lama Pak Mik. Nama Cahaya Nur Alif ni. Dia nak bubuh daging seketui tu. Dia nak kena buang dia punya bahdi tu. Betul-betul jadi macam Aisyah tadi. Aisyah tanya kat Nabi, Ya Rasulullah, mereka ni baca bismillah ke? Nabi kata kalau mereka tak baca, baca. Masa makan hang baca bismillah halal ya. Tapi nak baca mana ya kawan? Kita bila tahu orang tu Islam, dia Cina ke dia tak Cina, kita terpaksa buang apa yang ada dalam hati kita, kerana Islam itu lebih bersih dari segala-galanya. Ya, dia Islam. Tapi nak buat macam mana? Muka dia bukan boleh ubah. Kan saya tengok pak cik makan, saya pun makan. Jadi at least pak cik orang soleh, saya ada hujah lah. Saya ada hujah makan. Begitu ikhwatul iman. Begitulah Nabi bagi petua pada kita. Tapi kalau tengah makan tu, saya ingat orang tarikat kalau tengok dia nanti labuh cukup-cukup tu, dia sunnah melantak kedai Cina. Kalau dia pun lalu lah Pak Mik, baik punya ayat dia kena sidai. Tu dia tu sunnah lah tu. Tengok melantak kedai mana. Subhanallah. Tapi buat macam mana? Kita bukan nilai muka dia, kita nilai agama dia. Dia Muslim. Itu kita tak duduk di Mesir, di tempat mana lagi kan, yang orang Yahudi sembelih kambing bagi Nabi makan. Antum bayang macam mana? Yahudi sembelih kambing bagi Nabi makan. Nabi boleh makan, buat tetap. Bukan Syekh Abdul Qadir Jalani makan, Nabi yang makan. Habis kita nak kata apa? Tengah-tengah duk makan, apa jadi? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, dengar suara daripada daging tu kata, la ta'kul ni, jangan lanjutkan makanan aku, telah ditabuk racun atas aku. Begitu. Jadi bila orang kafir buat apa-apa, kita yang tak makan ni yang haram lah. Benda haram kita tak makan lah. Tapi kalau benda tu halal, silakan. Kita tak mampu makan kan. Tapi kalau ada orang makan, kita tak boleh buat weh, tak boleh ha?
Pasal makan dia kena tanya tekak. Pakai tanya orang. Betul? Kita pakai baju cantik tak? Ada kita tanya kita, cantik tak aku pakai? Mana ada. Pakai tanya orang. Tapi kalau makan, tanya kita, jangan tanya orang. Kalau kita tanya orang, tak makan lah kita. Hang boleh makan tak? Aku tak makan. Hang boleh makan? Tak makan? Bila nak makan? Makan tanya tekak. Awak boleh tak makan? Tekak kita boleh makan? Labuh. Biar api kat mereka. Kau orang isap okok. Dia tanya orang tak? Dia tak tanya orang. Aku boleh isap, aku labuh. Aku peduli apa? Itu petua Nabi ajak kita, ikhwatul iman. Baik, ikhwatul iman. Disunatkan untuk bersiwak, membersihkan gigi dan mulut dengan siwak sebelum salat. Ini daripada sunnah Nabi. Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Hadis ini dengan bermacam-macam riwayat. Hadis ini mutawatir. Lebih daripada 70 orang sahabat merawikan hadis ini. Sangat mutawatir. Iaitu sebelum kita nak salat, kita bersugi. Kita dah bersugi, kita nak salat, kita tak usah makan apa. Lepas salat baru kita makan. Itu sunnah Nabi bersugi. Zaman berus gigi, Colgate ni semua tak ada, pakai kayu arak. Kayu tu sampai lah dia ada khasiat untuk gusi kita. Baik orang pakai kayu tu. Silakan, pakailah. Sampai Nabi nazak dah. Nabi minta sugi pada Aisyah. Dia sugi gigi dia. Lepas tu Aisyah ambil, Aisyah bagi ayat liak Nabi tu kena gigi dia. Dia pun sugi baru dia simpan. Bersugi. Rupanya kongsi sugi ni pun suami isteri sunnah. Tapi kalau lelaki seokok, kena hati-hati sikit lah. Hilang bau mulut dia, naik bau mulut kita. Itu kena hati-hati lah. Barang siapa memakai khuf, sepatu atau stocking, maka disyariatkan baginya untuk mengusap di atas keduanya apabila dia dalam keadaan mukim menetap, tidak musafir, diperbolehkan mengusapnya sehari semalam. Jika dia dalam keadaan safar, dia boleh mengusapnya selama 3 hari 3 malam. Tengok, Nabi ajak lagi. Kita mukim ni tak pergi mana lah. Duk keliti dalam kampung. Jarak kita bukan jarak dah jamak pasar. Duk kelitin. Nabi ajak macam mana? Ambil ayat semayang. Semua elok-elok. Lepas tu pakai stocking. Tu jalan. Orang Arab dia lah macam tu lah Pak Amir kan. Dia ada musim sejuk. Dalam rumah pun dia pakai stocking. Kita ni musim yang tak ada musim. Khatulistiwa ni dia tak ada musim. Dia panas. Dia hujan. Jadi mai hari kita sejuk, ambil wudu semua pakai stocking. Stocking yang stocking lah. Ni pakai stocking macam tak pakai stocking punya jarang. Yang macam tu tak mau. Yang tak ada lubang yang stocking. Semayang. Lepas tu stocking tu jangan buka. Sehari semalam jangan buka. Bila wudu kita batal, kita pergi ambil wudu, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, ambil air atas stockingnya. Bawah tak payah. Sehari semalam boleh. Dengan syarat kita tak buka stocking tu lagi. Mungkin perempuan yang lepas mengandung pula dah apa? Lepas bersalin dah habis 44 hari. Kan? Tapi suami nak kena batang sampai 100 hari. Maka dia sejuk, dia duduk rumah dia sejuk. Tapi nifas dia dah habis dah. Dia nak kena semayang. Pakai stocking lagu tu. Dia tak payah pergi basuh kaki dia. Dia hanya basuh sekali je masa nak pakai stocking je. Lah bagi kering-kering pakai stocking. Lepas tu bila batal, stocking tu tak usah buka. Kalau pergi bilik air pun pandai-pandai lah, jangan buka stocking tu. Bila basuh kaki, sapu kat atas. Agama bagi, kalau kita safar 3 hari 3 malam. Jenis kita masuk hotel orang putih, masuk kasut-kasut Pak Amir. Masuk tak boleh buka kasut. Aircon masuk sampai dalam ibu jari kaki, bengkak. Pakai stocking, tidur pakai stocking. Di Iraq saya pergi tumpang tandas rumah adalah orang besar juga. Dia punya bilik air Pak Amir, kapet. Terkencing pun tak mai. Kita Pulau Pinang punya mai kencing mercik rata. Bayang.
Kita abang kata sakit perut, dia bagi pergi bilik tu kapek. Bukan kapek macam ni, kapek yang bulu-bulu tu. Habis pakcik, macam mana nak buat? Kita duk fikir, getah nak tarik ikut mana? Kalau aku basuh lagu Pulau Pinang, siapa nak mop kapek ni? Rupanya dah. Rupanya mangkuk jamban dia ada tekan ayam. Ayam tu jolok pungkok kita, dia gerdi. Kita main pungkok lagu tu lah. Dia tak payah. Lepas tu dia tekan satu, dia keluar sabun. Dia ada 2 button. Dia atas mangkuk tu, tepi lagu ni lah. Tekan, dia percik. Kita pun terkejut. Rupanya kita tekan tu, kita golek pungkok kita. Kita main pungkok kita macam tu. Lepas tu kita tekan lagi satu, sabun keluar. Main lagi sekali, tekan ayat, main lagi sekali. Bersih lah. Kita flash, ambil tisu, lap pungkok kita, pakai seluar dalam, keluar. Kapek tak basah. Bau tau. Tapi tak boleh lah. Kita jenis orang Pulau Pinang, jenis nak kangkang, tengkoyak semua. Tak puas hati lah basuh yarak lagu tu. Subhanallah. Depa pakai stoking, masuk tandas pakai kasut. Maka sehari semalam tak payah buang kasut, tak payah buang stoking. Cuma jangan buka. Bila buka nak kena basuh macam biasa. Tapi bila start nak pakai, ambil uduk dulu. Subhanallah. Kalau safar 3 hari 3 malam. Masya-Allah. Macam tu juga naik kapal terbang, pergi sembahyang atas kapal terbang. Macam itulah kaedah dia. Ambil uduk, pakai stoking semua, naik pergi atas kapal, lalu ke atas. Betapa mudah Islam buat. Orang tak mau yang mudah ni Pak Mit. Dia mau yang susah. Dia kata buka puas hati. Dia nak bagi puas hati. Dia bukan nak bagi sama dengan hukum Tuhan. Dia nak bagi puas hati. Bila hati nak puas ni? Tak puas hati. Hati tak pernah puas. Pasal tu Sayyidina Umar kata, siapa yang tak rasa bersih dengan cara Nabi membersihkan diri, maka demi Allah dia tak akan bersih sampai dia mati. Dia tak puas hati. Sayyidina Umar ajak, bila kita basuh kepala ni, masa kita ambil uduk, kita basuh kepala. Sayyidina Umar ajak 3 cara basuh. Orang Arab dia jarang pakai kepiah saja macam ni. Pasal diri dia sejuk kan. Dia sama ada dia ambil kain serban, dia tutup ke lembur macam orang perempuan, ataupun dia lilit lah. Dia lilit ni semua. Sebelum dia pakai serban pun dia ambil uduk juga. Bila dia dah pakai serban, semua dah habis, dia pergi masjid, uduk dia batal. Dia nak ambil uduk. Umar tak benarkan dia buang serban. Tak benarkan buang serban. Basuh muka macam biasa, tangan macam biasa, kaki memang dah pakai stoking tadi dah kan. Bila sampai atas kepala, lalukan air ke atas serban tu saja. Lalukan air ke atas serban tu saja. Yang stoking tadi, lalukan ke atas saja. Bila jadi macam tu, ada orang dia rasa air tak kena kepala kan. Dia rasa apa? Dia tak puas juga. Umar kata kalau hang tak puas dengan cara Nabi, Allah tak akan bersihkan hang sampai hang balik bertemu Allah. Bila Umar tengok ada sahabat tak puas, lain keadaan, sahabat tu tak pakai serban, dia pakai kepiah macam ni, tapi dia letak serban dia macam kelumbung tu. Umar kata pada dia, jangan angkat kepiah sampai habis, tolak kepiah sikit saja, basuh depan. Puas hatilah dengan cara Nabi. Nabi ajak basuh macam tu. Bila lain keadaan pula, kita di rumah memang kita tak pakai apa atas kepala. Umar kata kalau duduk di rumah ambil uduk, basuh satu kepala. Tapi bila dah di luar ni, buatlah cara lagu tu. Sama ada tolak sikit basuh. Umar suruh buat lagu tu. Ataupun yang pakai serban, yang tadi dah ambil uduk, lalukan ke atas kepala. Umar kata 3 cara ni salah satunya kita boleh buat. Kerana apa? Ini semua berasal daripada Nabi SAW. Kalau tak puas hati, tak bersihlah kita sampai bila-bila. Subhanallah. Kan? Kita cerita Nabi pernah ambil ayat bawah dagu dia, dia sapu kepala dia. Orang kita tak puas hati. Mana boleh ayat mustakmal? Tak, bukan boleh tak boleh, Nabi buat. Tak, hang tak puas hati dengan siapa? Dengan menggali kapek ke dengan Nabi? Taklah ada ayat janggut pita. Tak, Nabi buat. Ya Allah, Nabi kalau buat tak apa, dia buat. Kita jangan duk buat.
Apa tu? Habis kalau Nabi buat kita tak ikut, siapa buat kita nak ikut? Quran suruh ikut Nabi. Nak ikut siapa? Taklah kita ikutlah alim ulama kita. Astagfirullahalazim. Antum tengok. Kalau kita bedah otak dia, menatang apa duk dalam otak dia duk jalan tu? Tak tahu nak buah nama. Nak buah nama kekatu ke, pejat ke? Duk berjalan dalam kepala dia. Dia boleh kata tak apalah Nabi buat. Patut kita kena kata kita kena buat macam Nabi lah, apa duk pergi ikut orang. Patut dia cakap langsung. Ni dia boleh kata apa pergi ikut cara Nabi. Subhanallah. Kena puas hati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, mengusap bahagian atas khuf dengan dalil yang ada. Memang ada dalil, kata Ali bin Abi Talib, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Ali kata sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atas kedua khufnya. Khuf ni nama kasutnya orang Arab pakai. Lah ni pun ada jual kasut khuf. Kita pergi Mekah, dia ada jual khuf tu, kita boleh tengok. Apabila telah masuk waktu salat dan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Senang bahasa dia, Pak Amir. Tak ada apa-apa. Masuk waktu sembahyang, air tak ada. Cari tanah. Cari tanah. Tak usah dak pergi buat kapelah jingga, tak usah dak pergi buat apa. Terus cari tanah. Firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu." Jika kamu tidak beroleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Subhanallah. Kita tidak tengok ayat tak ada. Ataupun ayat ada, kita tak boleh kena ayat. Kita ada uzung, ada cedera tak mana-mana, ayat tak boleh kena. Tak apa, Quran kata sembahyang juga ambil tanah. Apa dia Quran kata? Falam tajidu ma'a, tak dapat ayat, fatayammamu sa'idan tayyiba. Carilah tanah yang baik. Kita orang Melayu ni pula, kita pergi terjemah debu tanah. Dia masalah. Bila cari debu tanah, dia kena cari tanah yang kering, Pak Mit. Lepas tu dia ayak. Dia bagi pasir-pasir yang keras tu duduk di atas, yang tu jatuh di bawah. Yang tu dia kata debu. Yang tu pun dia tak puas hati lagi. Dia pergi beli pula debu. Ada satu macam tanah Karbala dia baju kan. Balik ke jenuh kikiak-kikiak, buah ayak-ayak jadi macam tepung dia turun. Yang tu dia kata debu tayamum. Apalah dok pergi buat huru hara lagu tu. Quran kata apa? Quran kata ni ayat nombor 6 surah Al-Maidah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Kamu bertayamumlah dengan permukaan tanah yang bersih. Apa makna bersih? Tak ada najis. Habis. Baik, saya kata, ayat ada, kita tak boleh kena, tapi hari hujan. Nampak macam mana? Ayat ada, tapi kita tak boleh kena. Kita keluar nak pergi cari tanah, hujan. Bila hujan, Pak Amin, ada ke debu? Tak ada. Mana ada? Suci dalam debu, kata Salim. Tak ada. Debu hilang. Habis macam mana nak tayamum? Carilah tembok-tembok dinding. Tampak dinding, tambak kosen, tampak katil bagi naik. Tak, kalau dia keluar, dia randuk hujan tu, dia pergi letak tangan dia atas tanah lagu tu, dia buat lagu tu, lepas tu dia buat lagu tu tak jadi tayamum ke? Yang tu tak jadi tayamum ke? Tak jadi, pasal dia tak ada debu. Siapa yang baca debu? Sa'idan tayyiba, permukaan tanah yang bersih. Kalau hari basah, basahlah dia. Letaklah tangan kita atas tu sekali. Lepas tu tangan, habis. Sampai gelang tangan dah. Imam Syafi'i kata sampai sini. Abu Hanifah kata pasal apa? Teruk-teruk sampai sini. Yang tu wudu. Ni tayamum lah. Kalau basuh sampai sini, tu wudu. Ni tayamum. Tayamum tak gelang tangan saja. Dia pergi tarik macam wudu. Apa? Abu Hanifah marah. Subhanallah. Sangat mudah. Tengok dia kata apa. As-sa'id adalah tanah, bumi, dia bawa bracket debu. Dah. Sa'id bukan debu. Dia permukaan tanah.
Nabi SAW bersabda dalam hadis Huzaifah, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat tarbatuha lana tahura iza lam yajid al-ma. Dijadikan bumi untuk kita sebagai tempat sembahyang dan dijadikan tanah untuk kita sebagai pencuci apabila kita tidak mendapatkan air. Habis. Dalam hadis hadis hasan sahih daripada At-Tirmizi daripada Abu Zar, Nabi kata apa? Nabi kata inna sa'id at-tayyib. Nabi kata permukaan tanah yang bersih ni, Nabi kata tahurun, dia membersihkan kamu. Permukaan tanah ni, Nabi kata permukaan tanah yang baik, tak ada najis ni, dia bersih. Wa illam yajidil ma ila 10 sinina. Nabi kata sekiranya kamu tak jumpa air selama 10 tahun. 10 sinin. 10 tahun kamu tak jumpa air, tetaplah permukaan tanah boleh membersihkan kamu. 10 tahun lagi. Dahsyat. Betul ya khatul iman, bila kita ambil tanah botang muka, kita rasa lain bila sembahyang. Rasa lain. Bila kita pakai air ni, kita lain sembahyang. Ya, atas kapal terbang kan, kawan-kawan ditanya saya, Ustaz ni macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Pilot abang siap-siap. Pilot buat kapal terbang, kita nak pergi umrah tu, dia abang siap-siap. Dia kata majlis fatwa kebangsaan bagi tahu, dia pun habaq betul-betul. Majlis fatwa kebangsaan kata boleh semayang atas kapal terbang tanpa wudu, tapi niat menghormat waktu. Sampai Jeddah ulang balik semayang. Dia kata ini majlis fatwa kebangsaan abang. Maka dia kata saya mencadangkan jangan siapa-siapa pergi bilik air ambil air. Semayanglah tanpa wudu, tapi niat hormat waktu. Dah dia bagi order tak boleh pergi pancong, kita taat pemerintah lah. Dalam kapal terbang pilot pemerintah, duk pergi lawan dengan dia terjun dengan payung terjun, baru kita nak pergi Mekah, pergi Karachi lagi. Kan kita ikut lah. Habis kita nak sembahyang, pada kita duk belajar sunnah, mana ada sembahyang hormat waktu? Sembahyang hormat waktu ni mana ada? Jangan duk merepek. Sembahyang lah. Jadi kita sembahyang dengan salah satulah. Kita boleh sembahyang tanpa wudu, kita boleh sembahyang pakai tayamum, kita boleh sembahyang pakai air. Bila kita sembahyang tak ada wudu, bila memang betul-betul kondisi air tak ada, tanah tak ada, tapi nak kena sembahyang, sembahyang lah. Orang kata, Ustaz, atas kapal terbang ni ada boleh tayamum lah. Saya kata ada dua pilihan, ima sembahyang tak ada wudu, ima tayamum. Pasal ambil air, pilot habang dah, jangan duk pergi mangkit, pergi pancong. Satu kapal terbang 400 orang, 400 itu sengit belah belakang. Kapal terbang Junang ke ekor. Tapi ada juga Cik Gang ni, dia ada Cik Gang. Cik Gang ni adik-beradik ketegang. Cik Gang ni dia ada juga, bangkit pi juga. Dia punya pasal. Jadi saya kata kalau sahabat nak tayamum, sahabat ambil ni tapak kaki ni, jangan ambil cushion apa belakang cushion, ambil kaki. Pasal apa? Ni betul-betul orang duk datang, dia memang permukaan tanah. Bayang pramugari dengan kasut depa duk datang, dengan sikit serba mak denek semua duk datang, kita pergi letak tangan betul-betul pergi botang muka, rasa macam semut muka kita kecil, rasa hina dina, rasa hina. Kalau kita duduk atas kosen, ada kawan dia bawa spray, dia bawa air spray kan, spray basuh muka, dia nak basuh juga. Hadis kata boleh sembahyang tak ada wudu, tak mau juga nak spray. Tak apa, dia spray. Bila dia spray, dia seronok. Tapi kita tak spray ni, pramugari duk lintas atas tu, kita pergi letak tangan kita turun ke bawah, tak lagu tu, Allahu Akbar, rasa kita ni hina dina. Subhanallah, tayamum ni ikhwan, kerana kita daripada tanah asal, dia buat kita hikmah tayamum cukup besar, jangan main-main. Pasal tu kalau dah semayang dengan tayamum,
tidak ada ulang sembahyang dah. Tidak ada hormat waktu. Sembahyang itu sah sampai kiamat. Walaupun 10 tahun Nabi kata, sah sembahyang tu. Nabi kata tayammum boleh pakai sembahyang walaupun 10 tahun. Dia pergi suruh qada balik. Lah kita nak ikut siapa? Nak ikut Syekh suruh qada ni ke? Nak ikut Nabi? Nabi kata 10 tahun tayammum sah sembahyang kamu. Kita beritahu sampai Jeddah qada balik. Yang tu hormat waktu. Kita kata tak ada. Sorry. Kami tak ikut hampa. Kami ikut Nabi kami. Itu cerita dia. Baik. Kemudian dia kata, jika telah selesai berwuduk, bacalah doa ni. Ada lagi satu doa pula Nabi ajak kita lepas berwuduk, dan doa ni ada kelebihan. Lepas ni dia masuk pada kita perkara yang membatalkan wuduk dan yang tak batal wuduk. Apa dia yang batal? Apa dia tak batal? Kan? Apa dia batal? Pegang bini batal. Mai pula lagi seorang, tak apa kalau pegang berlapik. Mai pula lagi seorang, kalau berlapik pun kalau syahwat tak boleh. Nampak Pak Mik? Kita ni jantan sihat, bukan jantan penyakit. Sihat walafiat. Bolehkah kita pegang bini kita, kita tak steam? Cuba abang mazal. Mesti Pak Mik, kita orang sihat, kita pegang bini kita tak rasa apa. Tu bermakna kecil manis naik. Tu kena picek. Jantan pegang perempuan tak rasa apa. Jantan apa? Jantan ni ada masalah. Imam jantan lorong garu atau imam mana punya jantan, kita tak tahu. Jantan dia pegang perempuan syahwat. Kita kata walaupun dia bini kita, kena pegang berlapik. Masa dia belum jadi bini kita, kita boleh pegang tak? Tak boleh. Kalau lapik boleh pegang tak? Tak boleh juga. Bila jadi bini kita, nak lapik kan tak lapik? Bini kita, bukan bini orang. Bini kita. Kita ambil ayat semayang Pak Mit, nak pegang bini kita, dia suruh lapik. Bini aku lah mangkang. Pasal apa nak lapik? Dia kata takut wuduk batal. Kok mananya wuduk batal? Dia kata kalau pegang kulit, kena kulit batal. Kulit siapa yang kita pergi pegang batal? Ni bini kita, aku terima akan nikahnya. Daud Fatani dalam kitab dia kata apa? Suami isteri, maka tiada aurat baginya. Tak ada aurat, kena lapik. Lepas tu pula dah lapik, kena pastikan kita pegang tak ada syahwat. Kita masa tak kahwin tengok pun dah ada syahwat. Ni dah kahwin boleh pegang tak ada syahwat. Bila pegang Angry Bird duk diam. Astaghfirullahalazim. Dia pi robek tak mana tu kaedah tu. Jadi betul-betul yang kata batal wuduk pegang perempuan ni macam mana? Tengok Nabi ajak. Kita akan jumpa hadis yang Syekh Albani kata sahih. Bukan kata pegang lapik tak lapik. Nabi sudah cium Aisyah. Saya tanyalah, agak-agak Nabi cium atas pelapik lah. Dengan puak-puak mangkak ni Pak Amir, dia boleh kata Nabi bawah pelapik. Dia boleh kata. Dia boleh kata. Nabi ambil wuduk, dia puasa, dia pergi cium Aisyah. Albani kata hadis tu sahih. Dua patah Nabi kata, puasa tak batal, wuduk tak batal. Macam mana kita kata wuduk tak batal kena lapik? Wahai Nabi pergi tembak mulut dalam sini. Nabi kata tak batal. Tengok, ada kaplah dia Pak Amir. Ada masalah. Jadi yang kita nak selongkap sikit. Bila? Minggu depan lah. Jemaah depan. Yang kata batal itu macam mana? Memang kita bila sentuh bini kita, wuduk boleh batal. Tapi macam mana? Yang macam mana tu tunggu minggu depan. Tak cerita malam ni. Ini warm up saja. Warm up saja. Kita tengok minggu depan macam mana benda batal wuduk dan benda tak batal wuduk.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu